Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung kuliah kita pada chapter yang kedua. Sebelum kita mulakan subjek, jadi kita recap semula berkenaan dengan pembelajaran yang telah kita lihat pada kelas yang lepas, iaitu 2.2 Serial Point to Point Overview. Baik, dalam seri communication kita bahagikan kepada dua kaedah communication. Yang pertama adalah serial dan parallel. Kaedah serial, penghantaran data adalah secara satu persatu, ataupun disebut situ method of data transmission in which the bit are transferred sequentially over single channel. Jadi kita ada 8 bit, setiap bit akan ditransfer pada masa yang berlainan. Satu bit yang pertama, satu bit yang kedua, sehinggalah yang terakhir. Dan yang kedua kita ada yang disebut sebagai parallel port. Yang mana parallel port can be transferred simultaneously over multiple wires. Jadi di sini perbezaannya, pada parallel 8 bit tadi boleh dihantar secara serentak kepada beberapa multiple wire yang connect di antara satu source dan satu destination. Jadi pada hari ini kebanyakan PC juga tidak menggunakan lagi serial dan parallel port, tetapi telah bertukar kepada port yang disebut sebagai USB, yang berupaya untuk membuat penghantaran dengan rate ataupun kadar yang lebih pantas berbanding penggunaan serial dan parallel. Yang mana pada hari ini juga kita ada version baru pada USB yang disebut sebagai USB 3.0, yang mana rate transfer rate dia adalah lebih pantas berbanding dengan penggunaan port USB 2.0 dan juga serial serta parallel port. Baik, kita juga dah melihat tentang point to point communication link yang menghubungkan di antara satu organisation dengan organisation lain, di mana kedua-dua connection yang tersebut dihubungkan dengan CSU-DSU, ataupun kita juga kenali sebagai DCE lah, pada sesebuah komponen yang ada pada sesebuah router ataupun sesebuah modem. Jadi cost bagi sesebuah point to point connection ini bergantung kepada, yang pertama adalah jarak yang menghubungkan di antara satu organisation dengan organisation lain. Lebih panjang jarak, lebih jauh jarak, maka lebih tinggi kos untuk installation dan maintenance. Dan connection ini kebiasaannya akan menggunakan beberapa jenis network media. Antaranya adalah UTP, coaxial ataupun fiber optic, bergantung kepada bajet bagi sesebuah organisasi tersebut. Baik, dalam serial bandwidth kita juga ada beberapa carrier transmission rate. Yang biasa kita dengar adalah T carrier dan E carrier. Ada T adalah untuk North American dan E untuk European. Manakala kita ada satu lagi standard tambahan disebut sebagai OC ataupun optical carrier. Kebiasaannya OC ini merujuk kepada penggunaan fiber optic lah. Sebab tu kalau kita lihat pada table ini, kebanyakan LAN type yang bermula pada OC1 sampai OC768 mempunyai kadar bit rate capacity yang lebih besar berbanding penggunaan T1 dan E1 ataupun E3 dan T3. Jadi di belah atas ni 56 dan 64 merujuk kepada penggunaan dial up, yang mana connection dia adalah lebih rendah berbanding dengan penggunaan teknologi semasa. T1 dan E1 1.5 megabit per second dan E1 adalah 2.0 megabit per second, yang mana kedua-duanya digunakan untuk penggunaan rate dalam ISDN. Penggunaannya adalah untuk BRI, iaitu yang disebut sebagai basic rate interface, dan penggunaan T3 dengan E3 merujuk kepada PRI, iaitu primary rate interface, yang berupaya untuk membawa julat data yang lebih besar.
Baik. Seterusnya kita ada kaedah One Encapsulation Protocol yang telah kita juga lihat pada kelas yang lepas. Seperti yang telah dimaklumkan, proses data encapsulation akan berfungsi pada layer yang kedua OSI model, iaitu data link layer. Jadi terdapat beberapa teknologi bagi One Encapsulation Protocol. Antaranya adalah HDLC. HDLC ini merujuk kepada Default Encapsulation Protocol, point-to-point connection, dedicated link and circuit switched connection, where the link used to Cisco device. Sebenarnya dalam HDLC ni dia mempunyai dua versi. Yang pertama adalah standard HDLC, yang kedua adalah Cisco HDLC. Standard HDLC hanya berupaya untuk connect kepada satu protokol saja, a single protocol transmission, manakala Cisco HDLC adalah multi protocol connection. Kemudian kita ada juga PPP. PPP ini adalah connection end to end ataupun router to router. Adalah router to router connection, yang mana ia menggunakan authentication mechanism untuk securekan connection di antara router kepada router. Jadi dalam PPP ni dia ada dua method untuk authentication. Yang pertama adalah PAP, iaitu Password Authentication Protocol, dan yang kedua adalah CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. Selain daripada itu, kita ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yang telah penggunaannya telah digantikan oleh PPP. Juga X.25 juga adalah digantikan dengan penggunaan frame relay. Jadi selain daripada itu, kita juga ada frame delay, yang mana menggunakan kaedah virtual circuit untuk menghubungkan di antara satu network dengan network yang lain. Dan kita juga ada ATM, Asynchronous Transfer Mode, yang mana setiap daripada frame itu ditukar dalam bentuk send, juga berupaya untuk menghantar multiple service type. Antaranya adalah data dalam bentuk video, voice dan data itu sendiri. Dan satu sel adalah bersamaan dengan 53 byte, di mana dalam satu sel dipecahkan kepada dua bahagian. Bahagian header akan ada 5 byte, dan bahagian data ataupun payload akan mempunyai 48 byte. Jadi campur 48 dan 5, kita akan mendapat 53 byte. Baik, ini yang kita tengok tadi, iaitu perbezaan di antara standard HDLC dan Cisco HDLC. Mana standard HDLC support only single protocol environment, manakala Cisco HDLC is used protocol data field to support multi protocol environment. Jadi kalau kita lihat pada frame ni, dia mempunyai hanya perbezaan pada bahagian data untuk standard HDLC, manakala untuk Cisco HDLC berupaya untuk menggunakan multiple protocol dalam satu transaction. Jadi Cisco HDLC khusus untuk produk daripada Cisco itu sendiri, manakala standard HDLC adalah disebut sebagai open standard untuk connection kepada different vendor. Baik, kaedah encapsulation yang sangat mudah bila kita untuk menggunakan HDLC encapsulation ataupun sebarang One Encapsulation. Kita hanya menggunakan command interface serial dan masukkan serial yang berkaitan pada router tersebut. Kalau dalam router adalah serial 001, yang dimasukkan 001 encapsulation HDLC. Jadi encapsulation proses ni perlulah mempunyai connection yang ataupun mempunyai protokol encapsulation yang sama pada satu connection. Kalau router 1 menggunakan HDLC, laluan di antara router yang menghubungkan router 1 dan connection pada router 2 perlu menggunakan one protokol yang